Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kemunculan golongan kuburiyah di Yaman dan usaha para ulama mengatasinya, karangan Profesor Tobasi Ibrahim Al-Azhari lah. Kita ada bicara dah pasal penentangnya ulama, perjuangan ulama, juhud ulama menentang kuburiyah di Yaman ni. Antara tokoh besar hak paling terkenal ni Ibn Abi Sun'ani dan Imam Syaukani dah. Dan dia kita bicara pula pendapat yang khusus lah, detail hak khusus daripada Imam Syaukani sendiri. Kita bicara sampai ke 3 perkara lah. Pertama, hujah Imam Syaukani mengiktikadkan makhluk boleh memberikan manfaat dan mudarat dengan sendiri itu ada dalam golongan kuburiyah ni. Kadang ia tersebut dengan izin Allah, tapi telah diberi mandat oleh Tuhan kepada si wali dah. Jadi boleh beri manfaat mudarat juga dengan izin Allah, boleh juga dengan izin Allah, tapi itulah seolah-olah Allah beri direct kepada wali itu untuk menguruskan alam dah, tasarruf alam dan menunaikan hajat. Yang kedua, dan benda ni kadang-kadang dia tak sebut mulut, tapi cerita-cerita sufi dia, cerita keramat para wali tu memang jelas terang lah. Kalau orang tu dengar ada cerita-cerita wali dah, keramat tu wali, automatik dia mudah percaya, diberi mandat ketahanan daripada tok wali ni. Itu masalah utama ni. Walaupun dia kata dengan izin Allah. Dan betul ke musyrikin Mekah ke apa Imam Syaukani sebut sebelum ni? Ada juga dengan sebut dengan izin Allah dah. Allah beri mandat ketahanan ataupun beri kekuasaan sebahagian kuasa kepada tok-tok wali yang digambarkan dengan bentuk berhala tu untuk menunaikan hajat-hajat makhluk gitulah. Jadi orang Buddha ke apa, dia buat berhala Buddha ke apa, sebenarnya kan dia tidak kata Buddha tu patung berhala tu direct. Dia kata perantara untuk benda gaib ni, roh Buddha ke apa yang di alam ketahanan ni. Okay, yang keduanya Imam Syaukani kata doa nazar dan sembelihan bukan kerana Allah lah syirik ni. Imam Syaukani kata walaupun dia kata bukan kerana tok wali, dia kata je, tapi dia sembelih dekat kubur tok wali ataupun dia bagi persembah kepada tok wali dah. Itu masalah. Yang ketiganya betul sebenarnya. Tanggapan orang yang mengiktikadkan sesuatu terhadap orang mati bukan orang musyrik. Ini masalah setengah-setengah ni. Tok ulama juga dah kita kena ingat. Simbol salib tu ulama Kristian dah. Hak mempromosikan dah macam dah ni juga simbol capa dah. Sedangkan benda tu tak jelas, istihad ya. Dengan syair-syair dalil ni tak ada hak sahih pun. Nak lain dalam hadis sahih pasal selipar ni. Bentuk macam mana tak ada sebut ni. Jadi kalau kita jumpa pun dalam sejarah tu jumpa hak Fir'aun dah, selipar Fir'aun. Kalau nak betul-betul serupa pun, tapi itu pun tidak betul-betul bocor gitu, dia kau nak kiri sikit dah. Dan dia tidak betul, bawah tu tidak serupa dah. Jadi hak tu lebih sesuai dengan untuk dipakai dah. Tapi kalau hak ni betul macam hak sebut betul-betul tengah bucu dia di tengah tu tidak sesuai untuk dipakai, pelik dah. Tu karut hak tu kata khayal mana. Dan tidak ada bukti dalil pun, dia bukan dalil, syair saja dah. Tak apalah, ada apa ni pula. Kata itikad terhadap orang mati pun bukan orang musyrik ni. Pokok ni macam ada tak jadi kafir lagi dan tak jadi musyrik lagi. Kita percaya tok wali ni boleh tunaikan hajat ke apa dah. Dia kata berhala je tak boleh dah. Sedangkan berhala tu sebenarnya orang soleh sama ni dulu dah. Kita apalah itulah berapa perkara hak kita bincang sebelum ni. Kita masuk yang keempat pula. Yang keempat ni dalam kitab Imam Syaukani perbahasan ni. Kitab dia ni Durrun Nadid lah. Kitab dia hak rujuk ni Durrun Nadid lah. Ni kitab Imam Syaukani hak bahas detail sikit pasal penghujahan golongan kuburiyah dan jawapan dia lah. Sedangkan Imam Ibn Amir Sun'ani ni kitab dia hak suhunya tathhirun
tathhirul i'tiqad an adran al-ilhad. Itu Imam Ibn Ami San'ani, hak ni pula Durun Nadid ni Imam Syaukani lah. Yang keempatnya tanggapan keharusan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Mengharuskan berdoa kepada beliau di dunia. Dia kata harus berdoa. Dia duk cerita pasal pada mahsyar dah. Kita ni pakat pergi jumpa Nabi berlaku tak minta direct Tuhan dah. Minta pergi jumpa Nabi, suruh Nabi doa dah. Untuk syafaat di akhirat lah. Jadi kita dunia pun gitulah kita buat ni semacam pada mahsyar. Dia kata gitulah sedekah. Di sana tu alim sama dah. Sama-sama zahir dah. Dan memang ijma' sepakat ulama kita boleh suruh jumpa hidup-hidup dah. Tok guru, ustaz, ayah, mak kita tolong doa lah kahwin ni kambur ni dah. Kita boleh minta pak cik tolong doa kambur. Tak ada masalah tu boleh dah. Dia buat gitu dah. Seolah-olah al-ghaib tu sama dengan al-zahir. Ni poin dia. Al-zahir dan al-ghaib tu sama dah. Itu masalah golongan sesat ni. Jika ada yang mengatakan terdapat hadis sahih yang menjelaskan pada hari kiamat kelak manusia akan menemui para nabi seorang demi seorang. Mula-mula mereka bertemu dengan Nabi Adam AS lalu meminta pertolongan daripada baginda. Tetapi baginda menolaknya. Setelah itu mereka menemui Nabi Nuh AS, Ibrahim, Musa, Isa dan akhir sekali menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon syafaat daripada baginda. Riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak ada hadis ni banyak. Semua kita ada ni pasal syafaat Nabi di pada mahsyar. Bagi menjawab tanggapan di atas, suka dinyatakan orang yang berada di pada mahsyar memang menemui para nabi tersebut secara zahir, secara berdepan lah untuk meminta mereka memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada suasana yang huru-hara di hari kiamat. Masa pada mahsyar tu lama sangat orang sengsara menunggu bila nak cara, bila nak jatuh mahkamah nak. Bukan macam Allah ni lah najib apa dah dia tangguh-tangguh dah. Ni nak cepat dah. Pasal nunggu tu terseksa nunggu daripada mahsyar lama sangat dah. Perbuatan mereka menemui para nabi dan meminta pertolongan mereka daripada mahsyar dengan tujuan tersebut adalah sesuatu yang harus kerana ia sesuatu yang diizinkan. Macam zahir, macam jumpa bertemu muka dia kata dah. Bukan secara ghaib dah. Para nabi ketika itu kesemuanya hidup dan bukan dalam keadaan mati masa tu dah. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW menemui baginda dan meminta baginda mendoakan kebaikan untuk mereka. Sebab tu baginda SAW masih hidup di dunia lagi dah. Dan bukan sudah baginda wafat. Jadi sahabat-sahabat ni masa hidup suruh Nabi doa. Bukan pergi kubur Nabi masa suruh Nabi doa dan Nabi mati dah. Sehubungan dengan itulah siapa sahaja yang menemui seseorang yang soleh, orang juru, orang baik, soleh yang masih hidup dan meminta orang soleh tersebut untuk mendoakannya, hukumnya adalah harus dibenarkan dan ia tidak sama sekali dengan orang-orang yang menemui orang-orang yang telah mati di kubur tak wali mana dan meminta sesuatu daripada orang yang mati tu tak wali tersebut di kubur dah. Bahkan ia merupakan satu sunnah yang baik kalau masih hidup lah, dan syariat yang mantap. Begitulah memohon syafaat daripada para nabi pada hari kiamat tersebut. Dia memanglah diharuskan oleh syarak, oleh agama dan melibatkan para nabi yang hidup ketika itu. Pakat hidup belaka lah. Orang dia minta pun hidup. Nabi pun hidup. Jumpa temu muka lah. Secara zahir nampak belaka. Oleh kerana itulah Allah SWT berfirman kepada Rasulnya sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Sal tu'ta washfa' tushaffa'. Maksudnya mintalah permohonan anda itu akan diperkenankan. Pohonlah syafaat, nanti anda akan diperkenankan memberikan syafaat. Mintalah akan diberi syafaat lah di pada masyarakat. Dari Ahmad 12,369 nombor dia. Itulah merupakan maqam mahmud yang Allah SWT janjikan, maqam yang terpuji lah. Kedudukan yang terpuji yang Allah SWT janjikan untuk dikurniakan kepada Rasulullah SAW. Ia membawa maksud meminta sesuatu daripada manusia yang masih hidup dalam perkara yang mampu dilakukan oleh manusia tersebut adalah harus. Minta Nabi beri syafaat pun Nabi bukan teguh, Nabi pergi minta dengan Tuhan dah. Juga dah. Jadi tu haruslah dia boleh sebabnya Nabi dengar secara zahir. Nabi bukan mati alai ghaib ke apa ni. Dan tidak ada keyakinan Nabi itu serupa Tuhan dah. Ada sifat ketuhanan ni pasal puan ni menganggap apabila mati tu wali Nabi ke apa, dia telah
ada super power, ada power dah. Ada power ke ada kuasa dah. Tu masalah tak. Daripada masa tak ada orang kat Nabi ni ada super power pelik-pelik cuma dia boleh minta dengan Tuhan saja. Tu je. Lebih mustajab doa Nabi berbanding orang lain lah. Permohonan Nabi lebih didengari oleh Allah SWT. Antaranya termasuk doa. Ia boleh diminta untuk dilakukan oleh mana-mana orang Islam yang masih hidup. Walau bagaimanapun satu hakikat yang tidak boleh dinafikan ialah doa orang terlibat tetap. Padahal Nabi Isa AS itu bukanlah wali maupun orang soleh. Sebaliknya lebih daripada orang soleh lah. Itu seorang Nabi. Bukan orang soleh, bukan tu guru, bukan Lata Uzza. Orang juru zaman dulu dah. Tapi betul-betul Nabi lah. Tahap paling tinggi lah. Macam Kristian. Macam Syiah lah dah. Dia kata ke Sufi. Orang Sunni kata ke Sunni lah. Duk minta dengan ya Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia hebat lagi lah. Sebut ya Hussein. Madat ya Hussein lah. Jadi hebat dia lah. Kerana lebih dekat Hussein kepada Nabi berbanding Syekh Abdul Qadir Jalani sekalipun lah. Tak apalah nak nyebut syirik dah tu dah. Nabi Isa pun ada orang sembah Nabi Isa dah. Keyakinan yang salah orang Kristian terhadap Nabi Isa dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Maksudnya wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasulullah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran dari Tuhan kamu, maka berimanlah kamu kerana yang demikian itu amatlah baiknya bagi kamu. Dan jika kamu kufur ingkar, maka kekufuran kamu itu tidak mendatangkan kerugian apa-apa pun kepada Allah. Kerana sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi dan Allah sentiasa mengetahui lagi maha bijaksana. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 170. Firman Allah Taala lagi, wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'buduna qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Maksudnya dan ingatkanlah masa Allah menghimpunkan mereka semua pada hari kiamat nanti. Kemudian ia bertanya kepada malaikat, adakah orang-orang ini yang kamu setujui menyembah kamu dulu dah? Adakah kamu setuju dah? Dia tanya Nabi ke apa kena sembah dah. Malaikat menjawab, maha suci engkau dari adanya sebarang sekutu untukmu denganmu dah. Sekutu denganmu tak ada dah. Engkau lah yang kami hubungi sebagai pemimpin dan pelindung kami, bukanlah mereka. Jadi Allah lah tempat bergantung Nabi-Nabi orang soleh dah. Tidak ada hubungannya dari pihak kami dengan mereka orang sembah Nabi orang soleh tersebut mengenai penyembahan mereka pada kami. Bahkan mereka adalah menyembah jin, syaitan. Dah. Tak diserupakan dengan Nabi dah. Saya tak kira nampak Nabi kecek Nabi dah. Betul ke jumpa Nabi atau jumpa jin syaitan dah. Kebanyakan mereka pun dah percaya pada jin syaitan itu sebagai sekutu Tuhan yang dipuja-puja dan dipatuhi. Surah Sabah surah ke-34 ayat 40 hingga 41. Atas dasar kasyaf ni dah ilmu ladun ni sekali sembah syaitan iblis dah. Ikut arah syaitan iblis, bukan ikut arah Nabi dah. Oleh sebab itu dah suka mentakwil, suka meramal masa depan ni. Dah tak wali. Hak ngaku tak wali ni ramal masa depan. Kena sikit banyak tak kena dah, tapi tak ingat hak betul tu lah, hak karut tak ingat dah. Tidak diragukan lagi Nabi Isa AS dan malaikat adalah lebih afdal daripada orang-orang soleh dan para wali sekalipun yang menjadi bahan iktikad keyakinan golongan yang berkenaan dan menunjukkan sikap yang keterlaluan terhadap mereka orang soleh tersebut. Tok Guru dia, habib-habib dia dah. Rasulullah SAW pula merupakan makhluk Allah yang paling mulia dan penghulu segala anak Adam. Namun baginda SAW tetap melarang umatnya daripada menunjukkan sikap keterlaluan terhadap baginda, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Kristian terhadap Nabi Isa AS. Mereka tidak mematuhi perintah Nabi Isa AS. Firman Allah SWT, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Maksudnya engkau tidak berhak sedikit pun wahai Muhammad dalam urusan orang yang ingkar itu, kerana urusan mereka tertentu bagi Allah. Sama ada dia menerima taubat mereka ataupun ia menyiksa mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang yang zalim. Surah Al-Imran surah 3 ayat 1-8. Jadi Nabi sendiri punyalah dekat dengan Tuhan ni, hebat ni. Sayyidul manusia ni, Sayyidul Anam ke apa ni nak. Tapi nak doa pun tak salah, doa celaka laknat pun dah kepada orang tertentu tu. Ada yang Allah nak beri hidayah, jadi tak ada urusan. Tapi tak boleh nak sekat juga, dia Allah nak dah. Seterusnya firman Allah SWT, "Ya ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah."
Maksudnya, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Sekali lagi, apa jalannya engkau dapat tahu kedahsyatan hari pembalasan itu? Tahu mana dahsyatnya hari pembalasan? Hari itu ialah hari seorang tidak dapat memberi pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah sahaja. Surah Al-Infitar ayat 17 hingga 19. Jadi setang mana tahu dahsyat, setang mana tahu kau ingat rengek ke dah. Jadi ada setengah manusia ni pandang remeh-temeh dengan azab Allah SWT, dan seolah-olah dia tak wali dah. Dan dia kata dia tak akan masuk syurga sehingga semua anak murid masuk syurga dah. Seolah dia terjamin masuk syurga dah. Tu masalah dah. Buahlah mengaku tak wali dah. Yang keenamnya, yang ke-F nak. Tanggapan apa yang dilakukan oleh golongan kuburiyah hanyalah kufur amali saja, bukan kufur i'tiqadi . Bukan kafir sungguh dah, kafir perbuatan dah. Antara kekeliruan yang berlaku kepada beberapa orang ahli ilmu ni, tok guru juga, ustaz-ustaz, tok alim juga nak, syekh-syekh nak. Ialah penegasan yang nyatakan oleh Syekh Muhammad bin Ismail An-Amir, Ibn Amir San'ani aja. Yang mana orang-orang yang meminta daripada orang yang telah mati sebagai termasuk ke dalam kufur amali sahaja dan bukanlah kufur ingkari, bukan intiqadi, bukan ingkari lah. Beliau menyamakannya dengan kufur orang yang meninggalkan solat yang terdapat dalam hadis-hadis sahih. Dah. Dia ambil hak tinggal semaya, hak kata kufur tu. Bainal kufur apa? Bainal Islam al kufur ke apa? Kegana ayat. Hadis tu ada antara Islam dan kafir ni bezanya semaya kan? Sahabat-sahabat ramai kata tinggal semaya kafir dah. Jadi kufur tinggal semaya ni dipanggil kufur amali dah. Jadi dia anggap kufur amali sahaja orang ya, semua kubur dah. Kufur orang yang meninggalkan ibadah haji yang disebut dalam firman Allah SWT, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksudnya di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Tu apa? Mekah Kaabah tu lah. Di antaranya ialah maqam Nabi Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Dan siapa yang masuk ke dalamnya aman tenteralah dia Mekah. Itulah. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu siapa yang mampu sampai kepadanya. Dan siapa yang kufur ingkarkan kewajipan ibadah haji itu, maka sungguhnya Allah Maha Kaya tidak berhajat ke sesuatu pun dari sekian makhluknya. Surah Al-Imran surah ketiga ayat 97. Beliau juga menyamakan dengan kufur orang yang tidak melaksanakan hukum Allah SWT. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu 'alayhi syuhada fala takhshaw an-nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Maksudnya, sungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya menerangi. Dan kitab itulah nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi. Dan dengannya lah juga ulama mereka dan pendeta-pendetanya menjalankan hukum Allah. Sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah yang Taurat itu. Dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari sebarang perubahan. Oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku. Dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahku, perintah Allah lah. Dan janganlah kamu menjual, yakni membelakangkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan duniawi. Dan sungguh siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kerana mengingkarinya, maka mereka itulah orang kafir. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 44. Kesemua kufur di atas tidaklah mengeluarkan seorang daripada landasan iman terus. Bukan teguh dah. Ada step-step dia lah. Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir juga menjelaskan termasuk ke dalam kufur amali juga ialah orang yang berdoa kepada para wali, bertempik menyebut namanya ketika menghadapi kesukaran dan sangat kritikal, melakukan tawaf di kubur, mengucup dinding dan juga bernazar kepadanya dengan sejumlah harta tertentu. Orang yang sebegitu rupa masih beriman dengan Allah dan Rasulnya. Cuma dia telah diperdaya oleh syaitan dengan menganggap orang yang telah mati itu adalah orang yang soleh yang boleh memberikan manfaat, syafaat, mudarat. Mereka masih mengisbatkan tauhid kepada Allah SWT dan tidak pernah menjadikan wali-wali terlibat sebagai tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah SWT, kata mereka yang pertahankan. Itulah bukan pertahankan, jadi kata tak kafir lagi dah.
Walau bagaimanapun bagi Imam Ahmad Ali Syaukani, kenyataan yang diketengahkan oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al-Aramir di atas saling bertentangan antara satu sama lain. Hal tersebut kerana bagi beliau tidak dinafikan kufur terbahagi pada dua bahagian, iaitu kufur amali dan juga kufur i'tiqadi. Namun dakwaan yang menyatakan perbuatan berdoa kepada orang yang telah mati itu hanyalah kufur kecil adalah pendapat yang rosak. Kufur amali ni ada besar kecil sebenarnya, tapi tahulah mungkin secara umumnya kufur amali tidak kafir besar lah, macam tinggal semaya ni. Macam kufur nikmat ke apa dah. Tidak secara asasnya tidak kufur besar, tidak kafir. Tapi ada juga di kalangan kufur nikmat ni siapa tahap kafir besar ni. Jaga-jagalah yang mengingkari teguh ni. Dah. Kufur kata bukan Allah buat apa-apa dah. Di kufur nikmat tu bukan sekadar buat maksiat kufur nikmat dah. Tapi tidaklah siapa kafir teguh ni. Begitu juga tinggal semaya dah. Jumhur ulama tidak kata kafir kecuali Imam Ahmad bin Hanbal lah. Hal ini kerana pada awalnya beliau menyatakan perbuatan minta-minta daripada orang yang telah mati itu adalah termasuk ke dalam perkara i'tiqad. Hak bermula Ibn Ami Sun'ani kata minta daripada orang mati itu i'tiqad dah. Kemudian beliau menyatakan seterusnya perbuatan tersebut hanya berbentuk kufur amali saja. Gana belik ni. Bukankah itu bermakna berlaku pertentangan antara satu sama lain? Pada hati guru dia lah. Amni Sa'ani ni. Persoalannya, apakah yang mendorong mereka yang terlibat meminta doa dan pertolongan daripada orang yang telah mati tersebut, atau wali tersebut? Sebab apa? Sebab Habib ni lah dah. Lepas tu Nabi Hud lah dah. Mengucup dinding dan mengemukakan berbagai-bagai nazar kepada mereka. Minta Imam Syafi'i lah macam-macam dah. Adakah ini dilakukan semata-mata permainan dan kesia-siaan tanpa ada kaitan dengan i'tiqad, keyakinan dan kepercayaan dalam hati? Dia minta kubur Imam Syafi'i ke apa dah. Walaupun ustaz dah nak pergi pergi kubur dah. Ada cahaya benda tu, ada benda tak molek dah ada hati perut dia dah. Semaya tengah malam tak berasa mustajab doa dah, nak pergi kubur tu dah. Ada masalah dah. Masjid tak doa mana, tak bersungguh pergi kubur bersungguh doa dah. Ini sebenarnya tidak mungkin dilakukan melainkan oleh orang yang gila saja kalau tidak ada keyakinan tertentu dah. Atau ia dilakukan kerana i'tiqad dan keyakinan tertentu kepada orang-orang mati tersebut. Yang anggap orang mati itu telah diberi mandat tasarruf, diberi kebebasan untuk menunaikan hajat manusia dah. Dengan izin Allah juga berbelakang dah. Dengan kuasa Allah hakikat sebenarnya dah. Bagaimana mungkin ia tidak termasuk ke dalam kufur i'tiqad? Yang mana kalau tidaklah kerana i'tiqad tersebut sudah tentulah perbuatan tersebut tidak dilakukannya. Itu akan sungguh nak pergi kubur doa dah. Pada semaya tengah malam tahajud pada dah dah. Ataupun doa pas semaya ke ataupun doa masa sujud dah. Tidak ke kubur baru sungguh doa dah. Ada masalah dah. Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir mengiktiraf kufur dalam kes yang disebutkan di atas adalah kufur amali dan bukan kufur i'tiqadi. Namun dalam masa yang sama beliau juga menyatakan orang yang meminta sesuatu daripada orang-orang yang telah mati itu telah diperdayakan oleh syaitan, sehingga menganggap orang-orang soleh yang telah mati itu boleh memberikan manfaat, syafaat dan juga mudarat. Keyakinan i'tiqad lah tu dah. Mereka mengiktikadkan meyakini perkara tersebut secara jahil, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah terhadap berhala-berhala mereka. Jadi serupa orang Arab jahiliyah. Orang jahiliyah tu bukan semua berhala tokoh situ saja. Ia ada kait dengan alam ghaib di sebaliknya. Di sebalik berhala tu penghubung antara alam ghaib tu Tuhan kecil je. Tok wali orang soleh zaman dulu. Yang lebih dekat dengan Tuhan berbanding mereka untuk tunaikan hajat mereka. Beliau mengiktiraf ia merupakan kufur i'tiqad seperti kufur yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Beliau mengisbatkan menetapkan yang kufur tersebut adalah kufur i'tiqadi. Cuma beliau mengaitkannya dengan i'tiqad yang berasaskan kejahilan. Seterusnya beliau menyatakan mereka tetap mengisbatkan tauhid kepada Allah SWT. Kalau tanya siapa Tuhan? Tak wali Tuhan ke tak? Tak ya, Tuhannya Allah saja. Kena tanya apa-apa tu dah. Keuzuran yang diberikan beliau adalah keuzuran yang batil. Jadi masyarakat kata tak betul tu dah. Hal tersebut kerana meskipun mereka mengisbatkan tauhid kepada Allah dengan lisan-lisan mereka sahaja, tapi tidak dari segi perbuatan dan amalan mereka. Oleh kerana itulah mereka sebenarnya berkongsi dengan orang Yahudi, Kristian dan musyrik dan juga orang munafik. Jadi serupa je. Masyarakat ni nampak lebih tegas daripada Ibn Ami Sun'ani ni. Ada balas dia dari set-set salafi ni. Sebenarnya kita tengok Syekh Muhammad bin Al-Wahhab pun sebenarnya tidak sekerah Ibn Syakani ni. Sebenarnya dah kita nampak macam Ibn Ami Sun'ani ni lah.
Dia kata asal dia orang itu Islam. Walaupun sembah kubur, kita tak boleh anggap kafir lagi, kena tegakkan hujah dah. Kita tak boleh mengeluarkan seseorang itu daripada Islam sehingga betul-betul yakin. Gitulah lebih kurang tu. Jadi filah ada setengah kata dah yakin dan sembah kubur. Boleh tu nah. Jadi termasuk masyarakat ni dan setengah-setengah ulama tertentu tidak sebenarnya Syekh Muhammad Wahab ni lembut dah kalau kira. Tak apalah, melihat kepada golongan kuburiyah pula, mereka telah pergi lebih jauh lagi daripada itu. Itu mengiktikadkan pada orang-orang yang telah mati dalam bentuk yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah itu sendiri. Sebenarnya lebih teruk. Imam Syawkani kau kata berat lagi. Dan Ibn Ami San'ani pun lebih kata sebenarnya berat lagi. Keyakinan mereka kepada Tok Wali lebih daripada berhala. Keyakinan orang musyrikin terhadap berhala. Orang-orang Arab jahiliyah apabila ditimpa kemudaratan, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Mudarat gapo tengah laut gapo minta dengan Allah. Terparuk kan. Dia berasa Tok Wali tak pandai nak tolong ni dah. tak pandai tolong ni susah nak kedai kapalnya. Tapi bagi golongan terpengaruh dengan tarekat sufi tertentu ni, nak cerita keramat ni, tengah laut pun nak terbang tu, mari Tok Wali jadi besar apa raksasa pergi selamat pergi kapal. Cerita belik-belik gitu banyak disebarkan dalam cerita-cerita keramat Tok Wali dah. Jadi dia percaya ni masa mudarat pun sungguh berdoa kepada Tok Wali tak ingat Tuhan lagi dah. Tapi orang Arab jahiliyah dia ingat Tuhan dah kalau terdesak pelik-pelik hak payah-payah ni, dia berasa Tuhan kecil-kecil ni tak padai tu nak hajat benda hak susah setara ni. Namun dalam keadaan biasa saja mereka mengkufuri Allah SWT. Firman Allah SWT, "Idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura." Maksudnya apabila kamu terkena bahaya di laut, pada saat itu hilang lenyaplah dari ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru selain daripada Allah. Maksud tu parut benar kata Tok Wali pun tak ada nak tolong dah setara ni. Maka apabila Allah selamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling tadah tidak mengatinya lagi dan bermemanglah manusia itu sentiasa kufur akan nikmat-nikmat Allah. Surah Isra surah 17 ayat 67 dah. Tak khabar tak ingat Tuhan dah. Dulu baru Allah tolong beri nikmat tak khabar lah. Lupa diri ni. Sehingga nampak Tuhan kecil dah. Tuhan besar, Tuhan Allah SWT ni sebenarnya. Tak sibuk aja tak cara kita dah. Terparut benar baru cara dah. Itu pendapat orang-orang Arab jahiliyah dulu. Firman Allah SWT, "Qul ara'aitakum in atakum 'adzabullahi wa atatkumus sa'atu ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin." Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, khabarkanlah kepadaku jika datang kepada kamu azab Allah atau datang kepada kamu hari kiamat. Adakah kamu akan menyeru yang lain dari Allah untuk menolong kamu? Jika betul kamu orang-orang yang benar. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 40. Ni. Kalau hari kiamat ada. Masa tu nak minta tolong siapa dia? Nabi pun payah kemai ni. Nabi Muhammad SAW boleh bersyafaat. Jadi masa tu kat pakat Allah lah berkata nak Allah lah. Ngelah-ngelah tu baru cari Nabi Muhammad, Nabi ngelah-ngelah cari Nabi para Nabi untuk suruh doa kepada Tuhan dan minta Tuhan. Orang-orang yang meminta sesuatu daripada orang-orang yang telah mati, memohon pertolongan daripada orang-orang yang telah mati itu ketika berada dalam kesempitan. Tak serupa orang zaman jahiliah dulu. Sempit sangat, parat sangat tu minta dengan Allah dah. Sikit-sikit minta dengan Tok Wali berhala tersebut dah. Tapi orang-orang hak zaman dah ni, hak ngaku Islam ni, nak berat lagi. Hak terparuk tu kuat-kuat minta dengan Tok Wali dah. Tak nampak lagi Tuhan dah. Mengemukakan nazar dan amat sedikit yang memanjatkan doa mereka kepada Allah SWT ketika berada dalam keadaan tersebut. Ini maklum diketahui oleh orang-orang yang mengkaji tentang hal ehwal mereka. Kalau baca buku mereka, dia tak mengaku, kita baca. Tak cerita keramat semacam. Memang begitulah kira-kira mereka lah. Terparut minta dengan Tok Wali, tak payah minta dengan Tuhan lah. Salah seorang penumpang kapal yang bergerak untuk menunaikan ibadah haji memberitahu kepada Imam Syawkani ni, apabila berada dalam kesukaran dalam kapal tersebut, beliau mendengar orang yang berada dalam kapal tersebut, termasuk penumpangnya, menyeru nama orang-orang yang telah mati. Tok Wali, Tok Guru dah. Dan meminta pertolongan daripada mereka. Jadi biasa dah. Zaman Imam Syawkani pun pahna ni berserupa lah dah. Tak sebut nama Tok Wali dah, Tok Guru Imam Syafi'i, Abdul Qadir Jalani lah dah. Lepas tu Habib dah. Nabi Hud lah apa dah. Jadi dia sebut menyeru nama-nama Madaknya Husain dah. Bukan Syiah saja hak ngaku Sunni ni, tak Sufi-Sufi ni ada sebut Madaknya Husain juga dah.
Jadi tak minta tolong dengan Husin lah, minta tolong dengan orang yang telah mati ni. Kesimpulannya, ramai dalam kalangan tokoh ulama Yaman yang membantah aliran dan golongan Kuburiyah di Yaman. Antaranya ialah Imam San'ani menghasilkan karya berjudul Al-Insaf fi Haqiqah Al-Awliya wa ma lahum minal karamat wal altaf. Ni sana Haqiqah Al-Awliya dah. Buku ini dihasilkan sebagai menjawab soalan yang ditanya oleh orang yang beraliran Kuburiyah yang mengiktikadkan para wali boleh melakukan apa saja dah. Tok wali ni diberi mandat ke Tuhan ni lah, boleh buat apa-apa, kun fayakun jugalah. Diberi izin oleh Allah lah. Ini sebut juga izin Allah lah. Mereka mempunyai kuasa kun fayakun dan mereka boleh keluar daripada kubur untuk melaksanakan hajat orang-orang yang memohon hajat daripada mereka. Buku ini mengandungi penjelasan kesalahan yang berkaitan wali autad, wali anjab, wali aktab dan pertentangannya dengan dalil daripada Alkitab dan Sunnah. Beliau juga mempunyai karya lain berjudul Risalah Syarifah fima yata'allaq bil a'dad lil huruf al awfaq. Ni pasal rajah-rajah ni, sihir-sihir ni. Ada kata benda tu dibenarkan dah. Selagi tidak nampak syirik. Nak tahu mana syirik dia, pasal benda tu rahsia huruf pelik-pelik dah. Syin tu mungkin syaitan dah, tak tahulah. Dia puja jin dah. Dalam kitab-kitab mereka kita tengok banyak dia puja jin dah. Nama hak tak tahu gapo dah. Dalam buku ini menjelaskan ilmu awfaq, ilmu rajah-rajah ni lah. Wafak-wafak ni adalah bid'ah dan baru diciptakan. Tidak terdapat dalil daripada Alkitab dan Sunnah perbuatan para sahabat atau lelaki yang menyokong ilmu ini. Beliau menukilkan daripada Daud Al-Antaki yang menyatakan ilmu tersebut ni, wafak ni termasuk di dalam kategori ilmu sihir dan bid'ah sebenarnya dah. Kitab-kitab Sufi ni dah. Sufi tahap tinggi ni akan ajar Tajul Muluk ke apa, yang akan ajar kitab sihir lah dah. Dan banyaklah kitab-kitab ke bahasa Arab dah. Ia tidak ada hubungan sama sekali dengan jalan yang dibawa oleh Nabi SAW dan jajak langkah baginda SAW. Sebaliknya ia merupakan jalan sihir. Tujuannya hanya untuk mendapatkan kepentingan duniawi semata-mata dan kedudukan di sisi manusia. Kena faham dah. Selagi ni ada kata ijazah amalan. Ijazah amalan ni sebenarnya kaedah asalnya bukan sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalil aku sunnahnya sahih, dia tak perlu bagi ijazah. Nak bagi ijazah tu boleh, tapi tidak perlulah. Dah. Hak jaga ni ijazah hak dia reka-reka tok guru reka dah. Tok wali mana reka ni. Dia reka dia kena nak suruh jadi tu sebenarnya untuk dunia dah. Walaupun berasa untuk tenang hati, selesai hajat untuk dunia juga dah. Ya mungkin dia tidak jadi pahala akhirat. Pasal dia reka-reka lah. Takut tidak terima oleh Allah dari segi pahalanya. Tapi dari segi kesal-kesal dunia tu ada dah. Sebab dia beri ijazah ni. Macam tak bomo itu ilmu dia lah. Bomo ke ilmu ruqyah ke apa. Ada yang kait dengan Islam itu teh lah. Ada hak tidak kait dengan ajaran hak Nabi tu. Setengah-setengah tu hak dia reka-reka tu. Selawat reka ke gapo reka tu sebenarnya itu adalah ilmu duniawi dah. Ilmu dunia. Kita nak berkat ni ilmu akhirat dah. Kita ikut Al-Quran Sunnah lah. Jadi berkat lah. Kalau ketika berkat, kalau sabit Al-Quran Sunnah tu kira berkat lah. Moga-moga lebih power lah amalan kita gitu je dah. Tapi tidak semestinya dah. Ijazah ni dia beri izin lah. Ijazah ni beri izin ni. Ijazah amalan kau apa beri izin ni. Kalau hak Nabi tidak layak nak beri izin. Memang Nabi suruh lakon lah. Biasanya hak tok guru hak reka-reka lah. Dah. Cuma tu tetap juga ada keberkatan lah kalau ikut kaedah sanak dulu dah. Daripada tok guru beri. Tapi kaedah sebenarnya untuk untuk menjadikan ijazah tu satu perkara yang muktabar ataupun ada power dia, tidak boleh beri ijazah tu kepada habis orang dah. Baca sikit kitab dah. Orang hak boleh baca Quran pun tak pandai, baca hadis pun tak pandai. Sirah kitab amal Riyadhus Shalihin, kitab gini. Jadi hilang bisa dah. Hilang bisa ijazah tu. Oleh sebab itu setengah-setengah ulama itu sebab apa setuju. Kalau orang tu kemah ilmu alaq ke apa nak suruh sanak kitab hadis ni. Dah. Dia kemah gak boleh suruh lah. Kira ijazah umum habis kitab je suruh ni. Tok guru suruh pada anak murid ni yang sebenarnya tok guru dah. Orang hebat dah alim dah. Tu orang yang jaga standard ijazah dah. Ni habis kara ijazah ni nak amalan pelik-pelik tu nak. Tu tidak.
Pertama karut dah, yang keduanya tidak ada nilai sebenarnya, akan merosakkan sistem ijazah ni. Macam orang ni lah, tok pah peksa universiti pun beri ijazah juga, boleh lulus juga dah. Dia tak ada nilai universiti tu, lulusan dia hak bodoh setahun tu dah. Face taman ada publik ijazah juga, markah beki markah dah. Gitulah kiranya nak. Tak apalah tu cerita dah. Tetap ijazah, tapi nak nyabuinya banyaknya untuk kepentingan dunia dah. Sihir-sihir ni untuk dunia dah. Untuk nampak dia jadi tok wali dah. Dia belajar, dia orang kata dia tok wali keramat. Padahal dia belajar, dia ngaji kitab Tajul Muluk tu, dia amal ilmu-ilmu sihir dari kitab tu dah. Sehingga orang anggap dia tok wali dah. Risalah ini dikaitkan dengan golongan kuburiyah. Kerana golongan kuburiyah ni, geng-geng kubur ni selalu menyebut yang mereka menggunakan ilmu huruf dan awfaq. Nah, ini dan menganggap apa yang terhasil daripadanya adalah keramat para wali dah. Tak tujuh. Dia tulis 478 ke apa nombor-nombor dah, 27 ni apa. Nombor bismillah tu ganti dengan huruf dah. Ilmu huruf ni dia bisa sungguh dah. Dah ada di India pun ada Datuk Guru mantik ni. Memang main tulis huruf dah. Bahkan orang Hindu, Buddha, Hindu pun main jumpa dia nak bomo dah. Dia pun tulis nombor bui dah. Sebagai tangkar dah. Dah jadi bahasa Persia dah. Jadi ada khilaf dah, tapi nak berkhilaf-khilaf pun ramai ulama kata sebenarnya guna simbol-simbol ni bukan Al-Quran sunnahnya jelas ni, Al-Quran gapo ni dia ada unsur sihir dah. Ramai ulama kata gitu. Walau tak faham lah. Walau kerana tak faham gapo ni tak. Belum betul-betul syirik sungguh pun. Dia tak faham tak boleh dah jadi pun syirik dah. Gitu keadaan. Sedangkan pada hakikat yang sebenarnya ia adalah sihir itu sendiri sebenarnya dia sihir bukan keramat. Beliau juga menghasilkan karya berjudul Ad-Durrun Nadid fi Ikhlas Kalimah Tauhid. Dalam karya tersebut ni tu Imam Syarqani dah. Apa dia? Ad-Durrun Nadid fi Ikhlas Kalimah Tauhid, dalam karya tersebut beliau Imam Syarqani dah menghuraikan istilah yang sering mengelirukan orang ramai seperti istilah istighasah, isti'anah, tasyafu', minta syafaat dan tawassul. Dicampur gaul habis. Antara khilaf dengan sepakat atau habis campur gaul jadi benda hak karut pun jadi tak karut dah. Benda hak sembuh tok wali pun jadi macam apa? Tawassul. Jadi campur gaul lah. Beliau mengulas panjang lebar lah tentang makna dan perbezaan antara istilah-istilah tersebut. Beliau memilih pendapat yang mengharuskan tawassul dengan orang soleh atas dasar bertawassul dengan amalan mereka yang mulia dah. Bukan atas tubuh badan juga dah. Atas amal dia tok wali tu dah. Tok guru kau nabi kau amal dia di tok wali. Bukan semata-mata body zat dah. Dah tu pendapat Imam Syarqani lah. Tidak diragui permasalahan tawassul termasuk ke dalam perkara yang menimbulkan perbezaan pandangan ulama semenjak dahulu lagi dan berterusan sehingga kini. Tak apa-apa pun jadi khilaf lagi lah. Termasuk zat tubuh boleh khilaf lagi lah. Aku minta ya Allah denganmu ya Allah dengan berkat tok wali tok guru ni atau nabi dah. Dah supaya tunai hajat saja dah. Masalah kalau jauh tu tak apa ni ke kubur masalah tu dah. Apa kena ke kubur duduk orang gitu dah. Dia ada unsur karut dah. Lepas tu betul ke dia tidak sampai telajak lebih sikit dah. Pertama dah zat apa berkat apa macam mana dia boleh tupai apa? Dia bukan milik dia tu. Berkat jah apa tu zat atau tu tubuh badan nabi ke siapa dia? Adakah milik dia sehingga dia boleh guna dah? Tu jadi perbahasan para ulama dah. Nak guna-guna ni atas jah orang ni adakah milik? Macam kita nak guna kereta orang, kena minta tuan dia dulu nak kocik ke apa dah. Adakah kita nak guna kereta ni tanpa minta pakai ambil dah? Gitulah masalah. Tu pada perbincangan sehingga Imam Syarqani kata dengan amal dia bukan dengan zat tubuh. Tapi ada ulama kata boleh. Tapi yang pentingnya minta dengan Tuhan atau bukan minta dengan wali, minta dengan berkat. Masalah kepunyaan berkat tu adakah milik dia dah. Ni melibatkan minta dengan Allah tapi guna surat rekomend surat rekomendasi katanya. Jadi itu masalah berhak terima atau tidak. Tapi bagi Syekh Hasan Muallim ni tok guru pada dua kitab yang diringkaskan oleh Dr. Basri Ibrahim ni, ia jelas termasuk dalam perkara bid'ah juga yang diada-adakan yang tidak terdapat sebarang dalil baik daripada Rasulullah SAW maupun dalam kalangan sahabat yang menyokonnya. Dia kata tak ada tu. Hadis dibincang ke dia. Uthman bin Hunayf tu ada perbincangan dia dah. Ada setengah ulama tetap mendhaifkan hadis tu. Syekh Albani mensahihkan hadis tu dah, tapi dengan takwil yang tertentu dah.
Ini jika dirujuk kepada asal permasalahan. Namun pada hari ini jika dilihat kepada amalan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini asal-asal perbahasan tawasul. Tapi kalau tengok masyarakat ni, dok ramai-ramai tu pokok dia tu, orang awam dan ahli sufi. Walaupun mengaku tok guru pakai subai besar pun ahli sufi yang menyeleweng didapati tawasul digunakan dengan makna istighasah. Dia kata tawasul tapi terus minta dak wali masalahnya ni. Jadi ijma' oleh ulama sebenarnya telah tentang pengharamannya dan dikira termasuk dalam erti kata syirik. Tak ada ulama khilaf ni. Minta dengan tok wali tu syirik. Asal-asal kitab-kitab dululah. Nah, tiba dia kepok ni jadi khilaf, jadi tawasul pula. Istighasah jadi serupa tawasul ni. Selain itu, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Iwad Al-Abbadi dia terkenal dengan seruannya ke arah berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Ni ulama di Yaman. Tapi dia ni ulama salafi lah. Tadi masyarakat ni walaupun dia ni bebas mazhab, kita kata tak seterikat mazhab, tapi dia tidaklah kerah, tidaklah macam akidah salah tu kerah mana dah. Capo-capo juga dengan ilmu kalam dah. Tapi hak ni Syekh Ahmad bin Muhammad bin Iwad ni ulama salafi sungguh, kita kata dah. Kemudian tauhid dan ikutan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Antara beliau dengan ahli-ahli sufi kuburi selalu berlaku pertembungan lah. Salafi ke lah. Pasal ada balas menat set-set kubur lah. Kemungkinan beliau merupakan tokoh pertama yang menjadi penyeru ke arah fahaman salaf di Yaman Selatan. Beliau menulis dalam puisi yang indah berjudul Hidayah Al-Murid ila Sabilil Haq wa Tauhid. Puisi tersebut kesemuanya mengandungi akidah, seruan ke arah tauhid yang suci murni, ikutan terhadap jejak langkah Rasulullah SAW, memberi amaran tentang syirik dan juga bid'ah-bid'ah, dan membantah golongan khurafat dan juga dajjal. Semua capa ni paling kurang khurafat. Haram dah ni. Benda hak reka-reka tiba-tiba disuci, dibersihkan ya. Dia ambil berkat ke apa, jadi paling kurang khurafat haram. Tidak lebih hak siapa kau buat tangkar ke apa, jadi syirik dah. Beliau juga menyentuh tentang berbagai-bagai ibadah yang dilakukan oleh golongan kuburiyah di sisi kubur. Seperti melakukan istighasah, minta teguh dengan tok wali, tok guru ya. Mencukur kepala dan melakukan tawaf. Dia mengagungkan kubur tu seperti mengagungkan Allah di Mekah, Kaabah tu rumah Allah. Mengagungkan tuai Kaabah tu Allah ni. Mengagungkan Allah, kita cukur kepala, kita tawaf, kita sa'i dah, kita buat amalan-amalan di melontar apa kerana nak mengagungkan Allah SWT ni. Tiba-tiba buat upacara di kubur dah. Ritual di kubur. Untuk mengagungkan Allah ke untuk mengagungkan Tuhan kecil tu, Nabi Hud ke Nabi apa, tu masalah ni dah. Wallahu alam, setakat itulah perbincangan kita dulu tentang tambah lagi perbincangan tentang pendapat khusus oleh Imam Syarqani tentang penentangannya terhadap golongan kuburiyah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.